Orang Melayu majoriti di negara ini. Prinsip perlembagaan yang kita sepakati menyatakan bahasa Melayu bahasa rasmi, walaupun dibenarkan bahasa-bahasa lain. Islam agama persekutuan. Kedaulatan Raja-Raja Melayu. Keutuhan bahasa Melayu yang telah banyak berubah, membuat bahasa Melayu terjun bebas dari masa kejayaan sampai masa penjajahan. Bahasa Melayu seolah menjadi bahasa yang sudah tercemar semenjak masuknya bahasa Inggris ke wilayah Semenanjung. Penduduk Malaysia lebih cenderung mengabaikan bahasa sendiri dan melestarikan bahasa Inggris. Begitu pula dengan budaya kemelayuan yang semakin jarang diterapkan, baik dalam keseharian maupun secara umum. Budaya dan bahasa Melayu semakin sulit berkembang, lantaran sistem berbilang kaum masih menjadi faktor utama sebagai dasar negara. Saya cenderung mengatakan selagi Malaysia berkeras menggunakan perkataan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi Malaysia, bukannya bahasa Malaysia sebagai bahasa rasmi Malaysia, selagi itu Indonesia akan menolak kita. Walaupun Prof. Dr. Awang seharian kata ada majlis antarabangsa bahasa Melayu, itu semua itu Mabim, kenapa tidak Mabim? Mabim tidak berjaya apabila perkataan bahasa Melayu mula digunakan. Pada masa bahasa Malaysia digunakan, Mabim itu mantap. Bila masuk bahasa Melayu, dia sudah menjadi longgar. Jadi teori saya lah, jadi tubuhlah satu majlis baru, majlis antarabangsa bahasa Melayu. Tapi pada saya, seorang yang pragmatik, kalau penutur bahasa itu berjumlah 200 juta dan penutur bahasa Melayu kita berjumlah 20 juta, mungkin kurang lagi, tentulah 200 juta itu yang menentukan. Sebab penuturnya ramai dan dia juga berkembang. Akhirnya soal Melayu ini. Ada yang menyatakan ya, Perdana Menteri harus Melayu dan ini dapat tak dipertikaikan. Ini Melayu dari Parti Melayu. Itu tak pernah saya dengar melainkan baru-baru ini. Saudara, soal Melayu ini mesti ditangani. Orang Melayu majoriti di negara ini. Prinsip perlembagaan yang kita sepakati menyatakan bahasa Melayu bahasa rasmi, walaupun dibenarkan bahasa-bahasa lain. Islam agama persekutuan. Kedaulatan Raja-Raja Melayu dan hak kesemuan Melayu dan Bumi Putera. Ini semua yang dalam Pakatan Harapan dipersetujui. Malah dulu saya syaratkan dalam kerjasama Pakatan Rakyat, pemimpin-pemimpin Pakatan Rakyat mesti menandatangani perjanjian ini. Dan ini dibuat sudah lama. Tetapi saya mahu supaya kerajaan kita yang bakal kita tubuhkan, yang baru ini, harus juga jelas dalam perkara ini. Kita tidak mahu lagi anggapan menghina kaum sendiri. Melayu ini, seperti yang saya sebut tadi dalam soal keadilan sosial yang dikupas oleh beberapa ulama dan tokoh dan sarjana, harus beri peluang. Ya. Mesti berikan peluang kepada mereka. Jangan hina mereka sebagai bangsa yang malas. Ya. Ya, kamu orang kaya dengan anak-anak yang kaya raya, bolehlah beri pandangan yang begitu rupa. Yang meluka perasaan orang Melayu. Dan kita nak dapat sokongan mereka. Ya. Ada yang malas. Anak orang kaya malas pun ada. Anak Cina malas pun ada. Orang Melayu malas pun ada. Ya. Tetapi tanggungjawab kita pada pemerintah ialah memberikan mereka, memberdaya mereka, memberikan peluang kepada mereka supaya dapat bersaing, berikan kemudahan. Ya. Saya dari kampung Cokot Tok Kun, Bukit Mentajam. Kalau tidak beri peluang ke Kolej Melayu Kuala Kangsar, belum tentu saya boleh lepas masuk ke universiti. Kerana saya di kampung, di antara yang pertama masuk ke universiti. Begitu juga ramai. MRSM, Sekolah Menengah Sains, itu semua peluang cara kita membantu anak-anak kita. Ya. Tapi bukan dengan menghina mereka, atau bukan cara diskriminasi dan menghina pula kaum lain. Ya. Melayu miskin sebab Cina. Ada pula satu Melayu miskin sebab malas. Melayu miskin sebab Cina. Sebab itu dalam keadaan dulu, saya ingat lagi sebelum kekalahan teruk dan parah Tanjung Piai, saya mengusulkan kepada Perdana Menteri, luluskanlah peruntukan segera untuk yang miskin, petani, nelayan, peneroka,
pekerja miskin untuk meringankan beban mereka. Tak ada makna kita nak salahkan orang itu, kementerian ini, kementerian ini. Tapi tidak dilakukan. Kemudian sekarang ini saya bimbang juga. PPSMI. Ya, mengajar sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Ya. Untuk anak di bandar, okey. Kita boleh runding dan selesaikan sedikit sebanyak. Tapi untuk paksa ini sebagai satu sistem di negara kita, dia langsung tak tahu apa yang berlaku di Manik Urai. Di Kundasang. Mungkin Kundasang biasa lebih dengan bahasa Inggeris, tapi saya tahu kalau di Cerok Kudung, di Ulu Tembeling, guru yang mampu mengajar dalam bahasa Inggeris pun tidak ada. Jadi kawan-kawan saya di bandar, di kota, saya minta selain daripada mau mengangkat keupayaan bahasa Inggeris, yang kita tidak halang, tapi martabatkan dulu bahasa Melayu, bahasa ilmu, dan jangan tekan dan laksanakan program yang akan mengakibatkan kerugian kepada kaum Melayu. Ini yang orang Melayu bangkit marah. Ini sebab itu. Ya. Jadi, baik bagaimana tentang bahasa Inggeris? Kalau soal bahasa Melayu ini dapat diyakinkan sebagai suatu bahasa kebangsaan, bahasa ilmu, maka penjanaan mengangkat martabat penguasaan bahasa Inggeris itu, saya rasa boleh bukan saja digalakkan, boleh diberikan penekanan yang lebih. Tapi ini di antara isu-isu pokok, soal kemalasan, soal PPSMI, soal kemiskinan rakyat yang mesti diberi tumpuan dalam usaha kita. Jadi oleh demikian bagi saya bukan soal jajah parti Melayu. Kita dah 62 tahun ni parti Melayu yang perintah Malaysia ni. Ya. Melayu kekal miskin. Saham Bumi Putera puluh bilion hilang. Tanah Rizab Melayu hilang. Ya. Jadi kita balik kepada pangkal soal dasar urus tadbir, good governance untuk semua di negara kita. Bahasa kita kan bahasa kebangsaan dan bahasa ibunda kita. Jadi apabila orang tidak memberi kepentingan kepada bahasa, tidak menghormati bahasa, ya, tidak memandang penting menggunakan bahasa dengan baik, maka itu menjadikan bahasa tidak penting lagi, ya, satu perkara yang sepatutnya tidak berlaku.